kalau tak ambil maknanya rugi juga lah kan, tak ada apa yang dibuat pun. So itulah. Ya. Okey. Okey, apa yang saya nak share hari ini, alhamdulillah is salah satu sesi GoPro yang dibuat pada hari ke-7 oleh Pat Quinn. Pat Quinn ni dia cerita pasal story, telling story lah. So saya rasa telling story ni dia memang sangat-sangat relevan dalam kita punya pasal from the story itu yang akan membawa kepada sama ada orang tu nak dengar pasal kita punya produk ke ataupun nak tahu pasal kita punya business. So session by Pat Quinn ni dia kata kita selalu berjumpa orang semua kan, kita selalu berjumpa orang and then kita duduk around orang semua kan. So orang ni ada masalah tu, orang ni ada masalah tu. People ni yang dia cakap lah, yang Pat Quinn ni cakap, people are sitting around waiting, people ni, orang-orang ni dia berada di sekitar kita menunggu orang yang ada solution, penyelesaian kepada masalah mereka. Dia cakap macam tu. So maksudnya orang ni dia mungkin ada masalah kewangan, orang ni mungkin ada masalah rumah tangga, orang ni mungkin ada masalah kesihatan. Jadi mereka-mereka ni dia menunggu untuk kita approach mereka. Kan? So dia punya ayat di sini, Pat Quinn dia punya ayat di sini dia kata, apakah masalah yang kita tolong selesaikan untuk orang-orang ni? Kita tak boleh nak jumpa orang ni, kita kata, saya nak jual mesin, saya nak jual produk, saya nak jual ni, saya nak jual tu. Tapi dia kata di sini ialah dia nakkan kita bertanya orang tu bertanya, mengambil tahu apa masalah yang mereka ada lah. Sebab dalam Pat Quinn ni cakap masalah yang mereka ada ni mungkin ada kaitan dengan kita punya produk, ataupun masalah mereka tu boleh diselesaikan dengan peluang bisnes yang kita ada. Kita ada kan. Jadi jadi dia kata kita sebenarnya ada penyelesaian kepada masalah mereka ni, cuma kita kena jumpa mereka je. Darin pergi sana, bising lah. Okey, jadi dia kata sini bila kita nak pergi jumpa mereka ni, kita kena tahu siapa audien kita tu, dan kita datang tu kita nak solvekan tu untuk apa. Dia cakap lah yang Pat Quinn ni. Jadi bila kita tahu masalah dia, and then baru kita boleh relate pada kita punya produk ataupun pada kita punya business opportunity yang kita boleh offer lah. Jadi kejap. Boleh bawa tak whiteboard? Kejap. Saya kena bawa saya punya whiteboard. Kejap Sifu. Whiteboard. Sebab benda ni dia kena tulis. Sebab Pat Quinn tu dia mengajar tu dia tulis pada whiteboard. Jadi tadi dah kelang kabut dengan Kangaroo Workshop ni, tak sempat nak buat. Okey, tak apa, saya teruskan sekejap. So dia kata sini, bila kita nak approach orang ni, dia sebenarnya ada 4 step di mana kita kena buatlah. Pertamanya is
Yang padam tu padam. Sifu, boleh minta ni ke tak? Bila minta apa ni Sifu Evan present dulu tak? Saya kena prepare saya punya whiteboard sekejap. Okay. Boleh. Brother Ridwan kita ada. So insyaAllah. Sorry. Minta banyak. Saya memang kelang kabut ini. Nanti kita come back. Actually this is very good. Kita looking forward untuk Pat Quinn ni punya sesi ni sebenarnya. Saya akan explain detail. Saya akan tulis kat whiteboard tapi bagi saya masa sikit lah. Dia ni seorang storyteller, so dia ada teknik-teknik macam mana nak menyampaikan story sebenarnya. So very interesting. And then for the good news is whoever yang sign up for GoPro, kita akan dapat free kelas, maksudnya we can access throughout the year. Kerana kita dah dapat online, and then we will access dia benda ni, and to best kerana perks yang kita dapat worth $4,530 termasuk yang Pat Quinn punya ni. So anyway, tak apa, nanti at least junior Sifu, bakal Sifu hari akan bagi macam mana cara to tell the story. That is very good. Actually, I pun masih guna masa kita buat presentation atau using this one is very good, very effective. Masa Toastmaster using this one. Okay, kita pass to ada kat The next ni Rizwan. Yep, brother Ridwan kita. Ada kereta je, mana orang ni? Brother Rizwan. Okay, silakan. Okay, celah dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Okay, saya macam last week juga saya tak share secara detail sebab saya dah save video tu, jadi saya tahu saya akan tengok balik. Cumanya saya ambil yang point on the surface saja apa yang saya belajar. Okay, sebelum saya share tentang apa yang saya dapat dekat yang GoPro 7 Days Challenge ni, saya ni memang sebelum ni pun saya dah ada my mentor. Kalau you all anda semua pernah dengar nama dia Holton Buck, actually from my previous company. Dan I kenal network marketing pro ni pun through Holton Buck because dia one of the speaker masa tu. Dan in 2014 saya dah tahu tentang network marketing pro dan saya pun ada CD dan saya ada video yang tentang network marketing pro. Saya beli dulu tapi masa tu murah, USD 299 tapi lebih kurang 1,000 lah. Yang masa tu 299 lebih kurang 1,000 lah. Dan saya ada semua video itu tapi tak berapa apply. Tapi yang saya dapat something yang daripada Holton Buck ni, apa yang saya suka dia cakap, yang dia ni jenis suka learning. I mean he never miss any training, sampaikan orang kata cuma dia maksudnya dia tak akan bagi excuses. Macam saya pun I try to not to miss any training. Yang saya boleh, macam saya sendiri pun kalau yang orang kata yang betul-betul yang tak boleh nak avoid macam kematian ke sakit mati, itu yang mungkin kita boleh avoid, tapi yang selain tu I try not to miss. Jadi apa yang saya belajar daripada Holton Buck ni, dia cakap apa? Dia kata apa? Okay, ada orang yang cakap. Okay, apa yang kita perlu buat ni, kita actually apa yang kita perlu buat, kita kena belajar dan kita kena mendengar story of the other champion of the industry. Ini kita kena dengar cara ni story dia tu. Kita tak perlu nak tahu how to tak penting, because how to, contohnya kalau kita tak tahu macam nak present, kita boleh belajar macam dengan kita punya Master Sifu dengan Master Sifu Zahid tentang Master Sales Professional. Itu how to. Tetapi yang kita perlu dengar the story of, the inspiration story. Okay, jadi apa yang kita perlu dengar, contoh macam saya suka dengar cerita macam contoh siapa? Okay, contohnya kat sini macam I like to hear the story of John Adler. Sifu Zahid panggil saya Rizwan, John Rizwan. Okay. Dia cakap apa? Dia cakap dia rekrut 550 orang dalam masa 16 tahun dan dia share dengan 5,500 orang. Jadi maksudnya average about 1 person per day. That's the only story that I need to know. It mean that it's about consistency. That's why yang sehari itu saya share yang saya nak demo 1,000 demo by 31 December. Tapi that one is not the final, cuma untuk tahun 2021 saja. Kan? And then satu lagi tentang Aman Maniat, tak silap nama saya lah, orang Dubai.
Okey, dia ni dia share yang pada awal dia terlibat dalam network marketing, dia demo, dia share dengan orang 3 jam. 3 jam sampai yang last kali ada satu hari tu dia story pada satu lady. Lala lady tu cakap, nak pergi beli air sekejap. Lala orang tu terbalik saja sampai macam tu. It mean that dia learn kat situ. It mean dia macam lebih kurang kita pergi gym lah. Walaupun kita orang kata duk pergi, memang kita akan sakit. Tapi lama-lama bila you selalu praktis, lama-lama you akan jadi pandai lah. Dan sekarang pun through the training yang saya attend, yang terbaru yang saya dapat, yang dapat tips lah. Macam sebelum ni saya demo macam lama 2 jam. WhatsApp selalu komplain 2 jam demo tapi tak kena di busy lah. Jadi apa yang saya dapat yang tip terbaru daripada kita punya Romi Vedera, dia cakap daripada dulu sampai sekarang dia hanya demo PH tester saja. Sebab saya masalah bila saya demo 2 jam, saya dapat cerita marketing plan cuma 10 minit jadi orang tak nampak. Jadi sekarang saya ingat saya silap. Jadi saya cuma sekarang yang terbaru saya share, saya test, saya buat orang kata PH tester saja. Tapi saya share more on the marketing plan because I ambil saya sendiri masa Stephen Riser demo saya 2 tahun lepas, bila tengok harga mesin 14,000 12,000 saya pun terkejut tengok. Tetapi bila tengok duit murah juga mesin ni kan. Jadi actually logik kat situ. Jadi bila marketing plan ni orang akan nampak lagi mesin tu murah. Dan saya pun dapat tips from Samsel juga, you have to show the marketing plan. Orang akan dapat orang kata nampak murah. Okey, lepas tu juga orang kata macam Aman Manet juga dia share. Kalau yang kita ni seorang yang pemalu, dia kata senang aja. If you are introvert, malu, you pergi ke orang kata shopping mall, you collect 100 hello. Kalau kita Assalamualaikum kan. Jadi dia cakap bila dia cakap hello ni, ada orang respon lah. It mean ada orang respon lah. Maksudnya bukan dia cakap seorang. Ini cara nak atasi malu. And then kalau dah orang tu dah respon, yang second step apa yang dia cakap, kita cuba tanya, kat mana nak cari kedai buku kat mana nak cari kedai kasut. I mean, kita nak bagi kita ni tak pemalu. Itu yang saya belajar daripada yang Aman Manet. Okey, yang lagi yang saya belajar lagi daripada Stormy Wellington. Memang cara dia cakap, okey, yang best dekat yang GoPro 7 Days Challenge ni, yang bestnya actually semua yang leader-leader yang dia cakap very energetic. Macam saya pun macam orang kata excited juga kan. Jadi yang cakap tu memang macam contoh Jessie Lee Watt dia cakap memang best. Jadi yes, I mean kita pun jadi terpalit juga kan. Okey, yang saya suka tentang Stormy Wellington, dia cakap dengan very confident, income dia 1 million per month. Dia target 5 million per month. That's the story yang kita nak tahu. I mean that is sebab kata big dream. Sebab kadang-kadang kita ni orang kata macam orang kata kita terlalu kecil. Bila terlalu kecil kita jadi macam orang kata kita akan banyak bagi excuses. Jadi bila kita tengok orang macam ni, ini kita akan upgrade kita punya standard lah. Kalau tak dulu target certain level saja, bila kita tahu dia 1 million bukan 1 million per year. And then semua USD semua about 4 million kita per month. And then the target about 5 million. I mean that kalau lah macam saya nampak dia ni seorang black girl pun boleh dapat macam tu, takkan kita tak boleh buat. Betul tak? Itu dari segi logik. Okay, and another thing yang saya belajar, bila you masuk kelas-kelas macam ni, you akan dapat very, orang kata benda-benda free. Okay, contohnya dalam GoPro Challenge dia ada share tentang, ada nampak tak? Okay, ada nampak tak ni? Okay, dia share tentang list builder. List builder ni yang you boleh download dan sudah print out dan sudah laminate. Ya, sudah print dan laminate. It mean that kat sini dia panggil memory jogger. Maksudnya kita mungkin tak tahu siapa yang kita nak approach. Kita dah tak ada contact. Jadi kat sini dia macam dia list down. Okay, contoh. Macam mana kita nak tahu siapa yang kita nak approach. Contoh, okay, kita buat listing. Members of your family, own family. Okay, father, mother. Kita nak cari siapa yang kita kenal. Okay, contohnya lagi macam your closest friend yang and those you associate with regularly, friend, neighbors atau hobby buddies, camping friend, dancing class, macam-macam fishing buddies. Ini kadang-kadang kita banyak kawan-kawan kita tak ingat. Tapi ini cara kita nak ingat dia panggil memory jogger. Ini kita nak dapatkan orang kata
kadang-kadang kita lupa kawan-kawan kita ni, tapi bila kita masuk ni kita akan ingat banyaklah. Actually kalau yang siapa nak saya ada PDF, saya boleh forwardkan. Actually saya dah print out, and then kat sini pun dia ada share tentang cara kita nak posting dekat Facebook semua kan. I think si penoli pun perasan, dia panggil Man, ya, banyaklah saya dah print out ni. Actually kadang-kadang kita tak ada idea apa kita nak post dekat Facebook, betul tak? Okey, lagi apa yang saya dapat lagi, okey, yang bila saya masuk kelas 7 Days Challenge ni, saya pun dapat kenal dengan Mary Folio. Nampak buku ni ya? Nampak kata clear tak? Mary Folio. Okey, buku ni tajuk dia tentang everything is figuratable. Semuanya boleh diselesaikan. Bukan itu Everything is figuratable, figureoutable. Jadi, orang kata sebelum ni saya macam pernah tengok buku ni. Actually buku ni very good because Mary Folio ni dia ada Mary Folio TV. Macam contoh macam Oprah Winfrey lah. Jadi kalau tengok dia punya YouTube, actually memang sonok cara dia bercakap. Ini cara dia present, ini very interesting. Jadi saya pun orang kata tak baca buku ni lagi. Tapi that's okay. Saya memang jenis suka beli buku. Memang dekat rumah. Kat rumah saya ada lebih 300 buku tau. One day kalau saya baca memang saya boleh banyak knowledge nak share. Tapi yang saya belajar kat sini nanti saya share tentang apa yang bila saya dapat buku ni, saya dapat benda lain juga kan. Okay, and then satu lagi tentang Stormy Wellington. Dia cakap tentang The Sign of Getting Rich. Dia baca buku The Sign of Getting Rich, and I ada buku ni, actually baru je beli, tak baca lagi. Okay, The Sign of Getting Rich. So it mean that orang-orang yang berjaya ni, they are reading. It mean, in other word, okay, macam kita ni dalam kata network marketing business, kita ni kena jadi apa tau? Kita kena grow kita punya personal development. Seolah-olah kita ni macam ulat bulu, kita kena transform diri kita macam butterfly. Kalau tengok ulat bulu kan, saya pun geli nak pegang kan. Tetapi bila dia dah jadi rama-rama cantik, ini tak, kita kena transform ourselves. Dia seolah-olah macam tu. Maksudnya kalau kita dulu tak pandai bercakap ataupun kita tak pandai apa pun, tak pandai demo, tapi kita boleh transform ourselves. Tapi macam mana nak transform? Kita kena grow kita punya ni lah. It mean that in other word, industri kita ni dalam network marketing, kita ni mesti dalam kita ibarat the journey of personal development. Kita kena grow. Yang kita kena belajar. Macam saya sendiri pun memang tengah kata improve myself juga. Jadi that's why saya go any training. Kadang-kadang macam terbaru ni saya ada subscribe dengan Datuk Roslan tentang public speaker kan. Tapi itu yang Datuk Roslan ya. Saya dah subscribe dia punya tu, tapi saya subscribe dia punya yang video saja. Tapi 300 juga video. Imin kita nak belajar lah dia punya tu kan. Itu, dan sebenarnya saya pun one day ada teringin nak pergi satu kelas dengan Dr. David Goh. Dr. David Goh, kalau apa ni, masa Sifu pernah dengar nama David Goh, is very good at the public speaking. One day insyaAllah nak pergi juga. Jadi yang kata apa, itulah secara umum yang saya dapat dalam Network Marketing Pro ni. Actually kalau nak huraikan memang panjang sebab video dia ada 7 hari kan. Tapi orang kata maybe one day boleh share lagi sebab saya pun tak baca lagi. Cuma saya share on the surface sajalah yang saya dapat. Jadi setakat itu sajalah yang saya nak share. Wow, awesome. Terima kasih. So full of energy. Yes. Amazing. I like it. Yep. So betul, throughout kita punya life ni sebenarnya kita kena transform, kita kena ubah, especially ke dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh lagi mengharapkan benda yang apa yang kita buat sebelum tu. Keadaan berubah, so we need to change. Saya teringat kisah burung helang. Apa yang berlaku burung helang? Bila umur dia dah 40 tahun tu, dia punya beak tu dah bengkok je tau. Bila beak dia dah bengkok, dia tak boleh nak memburu lagi dah tak efektif. Dia tak boleh memburu. Jadi dia akan pergi ke batu, mana tinggi batu, dia akan patut putuskan, buang ni beak yang bengkok ni supaya beak baru akan tumbuh. Itu adalah proses yang sakit sebenarnya. Tapi dia terpaksa buat tu. Kalau tidak dia mati. Dia tak boleh makan, tak boleh buru kan. Jadi dengan berbuat begitu, dia akan boleh hidup dalam another 20 years lagi. So that's sama juga macam manusia pun.
we cannot stay the same. We must change. We must transform. Even Asia pun transform. Sekarang dia buat apa? Dia buat food delivery kan. Dia buat apa lagi? Dia buat pertanian, platform pertanian. Dia jual makanan online. Burger, whatever saya dapat daripada tu. Jadi kita kena transform. The easiest way ialah apa yang kita buat ni. Tidak melibatkan kos yang besar. Yang perlu adalah diri kita sendiri, kita kena transform. Okay guys, kita dengar continuation cerita selanjutnya daripada brother kita yang separuh jalan tadi. So dia ada banyak cerita, saya tahu dia ada banyak note dia ambil. Memang student yang bagus. Saya siasa mengambil nota-nota, pages of notes. Okay, dipersilakan bakal sifu kita, bakal sifu Khairil. Silakan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sorry ya tadi kelang kabut. Sekarang dah boleh reset balik main. Okay. Tadi yang saya cerita pasal storytelling by Pat Quinn. Okay. Sebelum saya lupa, Pat Quinn ni dia cerita dia dulu seorang magician. Yang saya ingat, seorang magician. Dia lama dulu dia jadi magician, lepas tu dia jadi macam lecturer. Lepas tu somehow along the way dalam kehidupan dia tu dia tak dapat mencapai kepuasan lah. So dia transform dia punya dia punya life tu menjadi seorang yang lebih kepada business, bagi consultancy on speaking. So Pat Quinn ni yang saya go through yang semua speaker tu kan kita dengar along the 7 day tu, dia sebenarnya dia macam mentor tau, macam pada penceramah-penceramah yang lain ni. Banyak yang refer pada dia, cara bercakap, cara apa benda nak present, apa semuanya. Jadi saya memang tertarik dengan cara penyampaian dia sebab nampak bersahaja tapi dia punya isi penyampaian dia tu padu. Jadi video-video yang dalam GoPro Recruiting Challenge tu memang saya banyak tengok ulang kan, nak tangkap dia punya point tu. Jadi memang satu peluang yang bagus lah. Jadi macam bakal Sifu Ridwan cerita tadi yang kalender 7 hari semua tu kan. Itu sebenarnya ada dalam grup GoPro, boleh download. You all boleh masuk je dalam tu, it's a public access. Masuk dalam tu GoPro tu, kalender tu yang dia akan beritahu siapa kita nak refer semua tu. Itu dalam PDF dalam tu. And then ada lagi satu Microsoft Excel tu yang dia cerita weekly apa yang kita nak share, monthly apa yang kita nak share. So kalau sesiapa perasan saya punya FB beberapa 2 hari lepas saya dah start sharing. Quote minggu ni quote ni. Lepas tu ada pula macam engagement soalan yang ini. So dia lebih kepada media sosial punya engagement lah. So yang itu yang saya nak kena belajar sebab kita kan macam saya ni all timer kan. Jadi nak belajar guna Insta lah apa semua tu perlukan bantuan jugalah. So jadi berbalik kepada cerita Pat Quinn tadi, dia kata problem ni kita nak jumpa orang ni manusia ni dia sebenarnya dia tak nak kita jumpa dia, kita tanya dia, you nak beli mesin? You nak jaga kesihatan? Tak. Dia sebenarnya nak menunggu kita tanya dia apa masalah kehidupan dia. So sama ada masalah kehidupan dia tu berkaitan dengan kesihatan ke, ataupun masalah rumah tangga ke, ataupun masalah duit tak cukup ke, ataupun masalah tak boleh nak bayar tambang bas sekolah anak ke. Ini yang disebut dalam Pat Quinn tu lah yang saya ingat kan. So mereka ni menunggu untuk kita jumpa mereka untuk offer sama ada peluang untuk memperkenalkan produk kita ataupun memperkenalkan business opportunity yang kita ada. So Pat Quinn ni cakap ada 4 stage part of the presentation. Pertama tu yang dia kata tu is telling the story. So telling the story ni yang dia cakap sebenarnya bila kita jumpa prospek, yang pertama yang kita kena cakap bukannya kita terus kena cakap produk ataupun company ataupun business. Dia cakap kita kena opening dengan heart story. Dia attack pada emotion dulu. Dia engage dulu. Dia establish common ground dulu. Dia touch dalam dulu. Bila dia dah engage kat situ, baru dia ada peluang untuk connect yang lain-lain.
So dia kata sini, do not dive direct into the product. Dia kata, do not dive direct. Maknanya kita jumpa orang tu, jangan kita tu cakap, saya ada mesin Kangen lah yang boleh jaga. Dia kata tak boleh. Dia kena jumpa orang tu, kena cerita kan. Gelak-gelak macam yang siapa cakap, Datuk Loren cakap, if the prospect is talking, he is buying. So maksudnya kita kena connect, telling stories kan, ambil masa. I think the part of telling stories ni very important lah. Kalau macam saya dengan kawan saya pun, kita orang kadang-kadang ambil masa 3-4 jam untuk connect saja dulu. Belum cerita pasal mesin, pasal kesihatan. Saya ingat lagi saya jumpa kawan saya di Dungun dulu. We spend from 10 o'clock sehingga pukul 6 petang untuk close satu mesin. Kan? Jadi kawan pun dah lama tak jumpa. Jadi memang kita orang mula-mula tu kita cerita, yang penting gelak-gelak. Yang gelak-gelak ni dia kena ada. Gelak-gelak ni dia kena ada. Ini memang penting lah. Maksudnya kalau gelak-gelak tu maknanya dia dah start engage semua kan. So Pet Queen ni dia kata there are dia ada 3 stage. Ini yang saya kena tulis dekat whiteboard. 3 stage storytelling ini. Saya akan cerita secara detail lah supaya bagi peluang pada sahabat-sahabat yang tak dapat attend GoPro itu supaya faham telling story ni. Sebab bagi saya is really important. Sebab telling stories ni, Pet Queen ni cakap, kita tak perlu cakap pasal Kangen ke, pasal kesihatan ke, pasal air ke, tapi kita cakap tu dia terus engage. Jadi yang saya ulang-alik saya dengar tu kan, ini power. Jadi maknanya kalau kita buat cara ni, memang prospek tu dia akan langgar dinding untuk tahu apa benda yang kita nak buat ni. Apa benda yang kita dah berubah jadi daripada macam ni jadi macam ni. Itu yang saya tuju nak share tu. sebab bila saya share tu saya pun boleh ingat balik. Kan? Okey. So dia kata ada 3 stage di storytelling. Boleh nampak Saya akan draw bulat. 1, besar sikit ya. 2, 3. Nampak tak? Okey ya. Okey. Nampak Okey. Sekejap. Saya tarik sikit laptop ni ke depan. Saya demo dengan member Najiriah tu macam ni juga. Okey. Hebat. Online je demo. Itulah powernya. Dia kata ada 3 stage. Stage pertama, stage kedua dan stage ketiga. Stage pertama, stage kedua, ketiga. Okey. Nampak semua nampak Okey. Stage pertama ni is sebelum. Saya translate dalam bahasa Melayu, bahasa kita lah. Sebelum. So maksudnya bila kita nak jumpa prospek ni, orang kata apa? Mukadimah. Mukadimah. Apa benda ni yang kita nak cerita ni? Sebelum kita nak masuk cerita ni. Kita tak masuk gear 1 lagi ni. Baru free gear lagi ni. Kan? So pertama dia ialah sebelum. Keduanya ialah dia apa ni? Pet Queen ni dipanggil pivot lah. Pivot. Pivot ni kalau dalam bahasa Malaysia maksudnya paksi lah. Paksi ataupun tiang lah, tiang kan. So maksudnya tiang ni penting. Kalau tak ada tiang ni, kalau macam rumah tak ada tiang dia runtuh. Contoh. Dan stage yang ketiga ialah selepas atau now. Now dia kata. So apa yang dia cerita ni, mana dia pen? Okey. Before ni, sebelum ni ialah bila mana kita nak jumpa prospek tu, kita nak cerita dulu dengan dia apa yang berlaku pada diri kita sebelum ni. Maksudnya sebelum ni. So maksudnya dia cakap kita ada 60 saat saja untuk cerita apa kita sebelum ni. Dan dia kata sini
kita kena ada at least 3 karakteristik macam mana kehidupan kita sebelum ni. Contohnya yang dikata sini yang disebut dalam video tu lah, yang simple yang saya boleh sebutkan. Kata sini yang pertama ni 2 tahun sebelum ni saya tak boleh tidur nyenyak waktu malam. Di sini. Yang kedua, saya wake up hari berikutnya tu saya rasa lebih penat daripada hari sebelumnya. Dan dia kata kat sini saya punya kehidupan keluarga saya dengan anak saya dengan isteri saya tidaklah bagus. Nanti saya akan relate pada business angle lah. So dia bagi tiga karakteristik kat sini. Ini sebelum. Maksudnya kalau kita dalam business angle, contohnya saya sebelum ni macam saya sendiri. Saya sebelum ni saya ada kaut, teruk semua kan. Kena panggil tukang bekam datang rumah setiap 2 bulan sekali macam itulah. Lepas tu saya ada pedih hulu hati. Pedih hulu hati. Lepas tu saya berat 102. Ini contoh diri saya lah. Ini yang berkaitan kesihatan. Kalau macam financial, saya sebenarnya sebelum ni saya duit cukup makan je. Ataupun saya sebelum ni kalau ni banyak hutang kredit kad lah apa semuanya. Lepas tu saya rumah pun tak boleh beli. Contoh. Okey. Step yang kedua ni, dia cerita ni, dia Pat Quinn ni cakap kita ada 30 second untuk cerita. Dia kata sini, maksudnya selepas daripada apa yang kita alami ni tadi ni, apa pula yang menjadikan hidup kita berubah? So contohnya, selepas tu saya ada jumpa lah saya punya kawan seorang ni, dia ceritakan dia kenalkan saya dengan produk ni ke, dengan bisnes ni ke. Selepas tu saya pun mula-mula macam ni contohlah. Saya pun mula-mula macam skeptikal, tak ikut semua kan. Rasa berat nak minum, tak percaya. Dia kata saya banyak baca PW, tak percaya. Contohlah. Kan? Lepas tu bila saya amalkan minum ni apa herba lah, contohlah. Air ni semua. Selepas tu baru cerita pada selepas. Selepas ni ialah Pat Quinn kata kita kena ambil masa dalam 60 second lah untuk cerita balik kita sekarang, who we are right now. Dan dia ada 3 juga. Maksudnya 3 ni dia kena tally. Yang ini pergi ke sini, yang ini pergi ke sini, yang ini pergi ke sini. So dalam contoh yang Pat Quinn sebut tu, yang saya ubah balik kepada cerita diri saya sendiri, saya dulu ada gout. Lepas tu saya start bila saya dah start perkenalkan dengan produk ni semua. Tapi kita tak sebut lagi pasal produk. Yang ini dia kata sini jangan sebut no name of product or company masa stage 2 ni. Jangan sebut pasal air ke, pasal energi ke, Kangen ke. Saya cakap, bila saya cuba try produk ni ataupun saya jumpa bisnes peluang ni, baru kehidupan saya berubah. Maksudnya kalau macam ni saya ikut gout ni, saya try lah satu produk kesihatan ni. Lepas tu dalam masa 2-3 bulan lepas tu tak ada dah tukang bekam datang rumah saya buat bekam lah apa semuanya. So kalau macam saya ni dulu ada pedih hulu hati, bila saya amalkan produk kesihatan ni, alhamdulillah sekarang dah tak ada dah ada pedih hulu hati tu. Bangun tidur tak ada rasa pedih. Lepas tu bila saya dulu saya berat 102 kilo, bila saya amalkan produk kesihatan ni, yang kawan saya perkenalkan ni, berat saya turun. Berat saya turun kan. So dia kena relate yang ini dengan yang ni, yang ini dengan yang ni, yang ini dengan yang ni. Kalau macam yang masalah kesihatan tadi tu sama jugalah. So dia kata kat sini, kalau kita dapat mesh ni dengan yang ni, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, kan? Perfectly, yang ini saya rasa kita semua kena praktis lah. Saya pun saya rasa saya dah buat cukup baik dah sebelum ni, tapi saya rasa kena praktis lagi.
bukanlah kita nak menipu, tapi saya cakap tadi tu, yang masalah tadi tu memang masalah saya dulu kan. Pat Quinn cakap kalau kita dapat practice ni perfectly, prospek dia akan datang merayu kita nak tahu apa benda ni. Cepat-cepat. Apa benda yang kita buat? Karel, apa benda yang kau buat ni Karel? Yang ni aku dulu pun lebih-lebih lagi kalau prospek tu memang ada masalah yang kita sebut tadi ni. Dia pun ada gaut, dia pun ada pedih hati ataupun dia pun badan gempal. Lepas tu kita cakap, kita cerita pasal masalah kita yang kebetulan sama dengan dia, yang kita cerita sebiji kena kepada dia, dan dia prospek ni dia akan datang merayu pada kita cerita, minta kita cerita apa benda produk ni, apa benda bisnes ni. Tanpa kita sebut, tanpa kita belum padahal kita belum sebut lagi apa dia produk ataupun company yang kita buat ni. Saya dengar Pat Quinn ni cerita kan, oh man, so goddamn powerful Muhammad ni. Kan? Jadi dia ada cons dia ada kekurangan lah. Kita kena make sure apa yang kita cerita ni ya tepat kena dengan dia. Kalau tak 100% pun about 99% lah. So that's why dia kata storytelling stage tu, yang telling story tadi tu, yang stage tu sangat penting untuk kita correct apa dia punya masalah sebelum kita start cerita ni. Yang storytelling tu tadi semua dekat sini lagi. Dia tak masuk lagi ke dalam ni. It may take, ia mungkin akan ambil masa lebih dari 60 saat lah. Macam 30 saat, 60 saat ni kan. Saya pun dulu, macam saya cerita yang tadi tu pun memang ambil masa lebih daripada ni. It all depends pada kita punya repo dengan prospek tu lah. Dengan keakraban kita dengan dia kan. Dan kita kena tengok dia juga kalau dia kalau nak rushing ke. Saya kalau saya nak jumpa prospek, saya tengok dia macam nak rushing je, saya takkan cerita. Saya takkan sebut apa-apa lagi. Saya akan set the next exposure. Jadi ini yang Pat Quinn cerita pasal storytelling ni. Pat Quinn ni cakap, dia kata sini, ini okay, this is all about the storytelling lah. Maksudnya sebelum pivot ni, apa benda yang kita buat ni menyebabkan kita berubah, dan kita sekarang. Dia kena nampak perubahan tu. Perubahan tu antara sebelum dan selepas ni mesti nampak. Mesti nampak. Dan kita cerita tu memang kita kena cakap dengan confident lah, dengan confident kan. So Pat Quinn ni cerita dia cakap sini, cerita yang terbaik ialah cerita yang simple. Simple. Dan kalau boleh dia simple dan emotional. Emotional. Kan? Okey, sebelum saya terlupa tadi. Pat Quinn masa dia cakap dalam GoPro tu, dia ada saya ada demo sikit masa minggu lepas. Dia kata bila kita nak cerita tu, dia kata I want to tell you something. Kan? Bila saya nak beritahu sesuatu. Tapi dia gayakan tu, dia pandang kiri, dia pandang kanan. Saya nak beritahu sesuatu. Dan kita link pada kawan kita tu. Jadi secara automatik prospek tu pun dia pun nampak, ni mesti best ni. Kan? Dia cara Pat Quinn cerita tu macam tu. Dia pandang kiri kan, saya nak beritahu sesuatu lah. Ini benda yang berlaku pada diri saya sebelum ni. Macam tu lah lebih kurang. So dia cara tu, dia pandang kiri kanan, lepas tu dia leankan badan, automatik prospek tu dia akan macam serahkan diri dia kepada kita lah. Ini memang saya teruja lah cara dia cerita ni. So tadi yang dia cakap tu, best stories are simple ni, dia kata simple ni maksudnya dia simple dan emotional. Emotional ni kalau boleh dia ada touch lah, maksudnya kalau macam kita macam orang ni dia ada masalah kewangan dulu, dia cerita macam dia macam mana lah apa semuanya.
bukanlah emotional tu maksudnya menangis yang dibuat-buat ke ataupun gitu kan, tapi it has to be honest lah. Maksudnya dia kena jujur cerita lah. So Pat Queen tu dia ada cakap sini, dia kata cerita yang kita nak cerita tu dia kena daripada macam ni jadi macam ni. Sebelum mungkin dalam keadaan bad sini dan dia naik kepada keadaan good sini. Okay. Ini dikata part of the storytelling. Storytelling. It has to be good at the end. Kena nampak lah daripada biasa-biasa yang tak boleh nak diterima ke apa ke, tiba-tiba dia jadi bagus dan dia nak, dan benda tu nampak pada diri kita lah. So yang tu yang pertama dia kata best stories are simple and emotional, dia kata. Kemudian dia kata the best stories are ordinary. Cerita yang terbaik ialah cerita yang biasa-biasa, bukannya cerita yang luar biasa. Contohnya cerita dia, contohnya kita cerita pasal kejayaan kita dapat mendaki Gunung Everest. Dia sebut dalam GoPro tu. Dia kata, kenapa you nak cerita pasal kita dapat daki Gunung Everest? Sebab orang kebanyakan orang marahin, orang biasa, dia tak boleh nak relate. Apa dia punya impact atau good pada diri kita kalau kita dapat daki Gunung Everest? Tapi kalau dia kata sini best stories ordinary, maksudnya kita cerita yang biasa-biasa. Contohnya yang disebut sini dalam GoPro tu, dia kata couple ni dia ada buat video, dia contohlah dia kata toilet paper yang roll tu, yang roll yang selalu kita jumpa dekat mall tu kan. Dia cakap tisu tu keluar daripada sebelah depan ke atau keluar daripada sebelah belakang. saya fikir ini memang relate dengan semua orang lah. So maksudnya dia kata sini best stories are ordinary. Dia kata tak perlu yang cerita yang pelik-pelik, yang susah orang nak relate, yang biasa-biasa lah. Maksudnya kena pada semua keadaan. So kalau macam kita dalam bisnes Kangen ni, kita boleh ceritalah pasal pengalaman kita dengan penyakit ni ke apa kan. So cerita yang begitu-gitu jelah dia kata. So itulah yang dicerita pasal storytelling itulah yang saya ingat lah, yang kejap dia kata sini macam saya sebut tadi lah, dia kata kita mulakan jumpa tu, kita tell story tu, connection tu sangat perhubungan tu sangat penting. Dia kata kita kena ada cerita yang sangat power yang kita boleh cerita pada prospek tu, sama ada dia berkaitan dengan kesihatan ke, dengan peluang bisnes ke, financial ke, kewangan ke, and then baru kita boleh buka ke peringkat yang kedua dengan yang ketiga ni lah. So itu je lah yang saya nak cerita yang daripada Pat Queen ni. Saya rasa saya dah dapat describe almost lah, mungkin 90% je kot. Tak boleh lawan Pat Queen lagi. Pat Queen cerita memang hebat. GoPro. Awesome. Itu bayangkan itu hanya sekelumit, baru sebentar saja kita dah dapat macam-macam kan. Sebenarnya jadi bila kita attend GoPro actual nanti, we can learn a lot more daripada the man himself, Pat Queen, dia punya cerita dia actually before, kemudian dia ada pivot ni turning point apa yang berlaku yang menyebabkan perubahan tu, dan after. Itu tiga stages dalam storytelling, which is very very powerful. And yes, siapa lagi? Yes, before I forget, please nyatakan perasaan terima kasih anda kepada kita punya brother Khairil kita yang telah dengan sudi rela hati kongsi dia punya ilmu kepada kita pada hari ini. Ya, type kan. Ya, dan juga kepada brother Rizwan kita. Alright guys, alright. Sifu Irwan ada ke dalam ni? Tak ada. Irwan tak ada.
Okey tak ada? Dia go EKW. EKW, alright. Jadi Dan tamu. untuk speaker kita yang ketiga malam ini, tak lain tak bukan, ialah Partner sebelah ni. partner di sebelah saya ni. Okey. Dia dah itching nak ya Itching apa? Kita hidup. itchy tu. Nak cakap. Okey, tengok tu banyak nota dia. So make sure you guys take plenty of Banyak notes. tapi tak boleh semualah, nanti you tak boleh absorb lah ya. Bagi sikit. Anyway, apa yang tadi bakal Sifu Ridwan dan bakal Sifu Khairi cakap tadi tentang apa GoPro tu. That one actually GoPro 7 days challenge. Dia ada challenge ya. Saya actually really regret. Inshallah next year I think they're gonna have this before GoPro. Definitely next year saya akan really promote gila-gila. Kenapa we never expect be so great. Kita orang pun actually termiss juga berapa session, 2-3 session kita miss. 3 hari, and kita hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 kita in. And then it's awesome because it's first time for us also, because last year kita orang pergi terus GoPro. So actually Eric Ore pun tak ada lagi 7 days challenge ni ya. So this one is awesome. And then all the speaker yang attend the 7 days and speaker yang beri talk tu, actually the speaker yang akan bercakap dekat GoPro. Mostly ya. Jadi yang Pack Queen nanti akan berada dekat GoPro juga. And then for your information, tiket GoPro kalau kita nak beli kalau bukan sebab early bird, actually is a US dollar 297. I think roughly dalam 1,300 duit kita. Tapi alhamdulillah sebab apa kita orang pergi sign up early masa kita orang pergi GoPro tahun 2019 bulan Disember. Actually saya beli yang block punya, bukan saja block bike ni oleh early bird. Jadi kita got cheaper. And roughly dalam lebih kurang 500 orang je, 500 comparing to 1,000 lebih. And then good news kerana apa, baru hari semalam Sifu Bernard kata dia ada 8 tiket lagi. Dia akan jual dalam Sing dollar dalam I think 135 Singapore, roughly dalam 500-600 lah kan. Kalau siapa-siapa interested boleh beritahu cepat sebab dia ada 8 lagi tiketnya early bird ya. Alright. Okay, nak sentuh pasal apa tadi yang Sifu Zaid cakap tadi berkenaan dengan apa eagle. Eagle. Eagle is a very proud bird. Burung yang bangga sangat pokok dia terbang tinggi and then the highest. Kalau kita bagi contoh pun kita bagi contoh eagle. Bayangkan eagle tiba-tiba dia kena, sebab dia tua dah, because dia nak develop a new paruh paruh. Eagle tu terpaksa patahkan dia punya paruh. Bayangkan eagle tu embarrassing moment for the eagle, betul tak? Betul tak embarrass? It's an embarrassing moment for eagle. Tiba-tiba dia hebat sangat, tiba-tiba tak ada paruh. So itu yang Eric Warren kata, in order to have strength in this business, dia kata apa? Be willing to put yourself in embarrassing situation. Understand or not? Understand or not? Maksudnya kita ni kena willing meletakkan diri kita dalam keadaan malu, embarrassing moment. Can you imagine? Imagine me last time, because even at my own house here, I tak boleh nak buat demo. 101 pun saya tak boleh buat demo, tapi I just do it. Embarrassing kan, betul tak? Mungkin nak cakap pun keluar, suara tak keluar, all those ya. Tapi why? We have to imagine the eagle. Daripada hebat, tiba-tiba kena patah, tak ada dia punya paruh dia. For a while, sebelum nak tumbuh, betul tak? Ya, sama juga saya. Sebelum nak boleh on stage, bercakap on stage, kadang-kadang kena speaking lagi kan. I just do it. Kenapa? I have to do it. Takut macam mana, embarrass macam mana, you have to do it until we have the strength. So remember that
every time you rasa Allah segan lah nak buat demo. Allah every time nak kena panggil tarik upline. Kena help kerana apa kita tak nak. Kenapa kita tak nak put ourselves in embarrassing moment. So we have to remember that. Remember that even ourselves same. Macam Zahid pun sama, saya pun sama. Kita bukan terus berada di dalam kanggan yang hebat boleh ni. You know what? I remember to start live. Kita nak buat live Facebook. After many times kita nampak apa Dr. Andika buat. Bila pergi je ke US tengok dia buat. Bila pergi je Jepun tengok. Kita selalu selalu together. Tiba pergi ke Hong Kong dia buat live. We were like a few times that we kata, macam mana buat Facebook live ni nampak Dr. Andika buat best. Cakap kan. We were so afraid. I don't know what you're afraid for. Macam ada orang nak bunuh kita, betul tak? We was like, cepat buat. Kita like, buat. Kita masing-masing suruh tak. Kita macam tak boleh. Tapi we just make a point. We just, it's okay. Just do it. And then sekarang dah relax dah. Nak buat Facebook live. It's really hard masa tu. Tak tahu kenapa. Padahal tak ada siapa pun ambil markah kan. Dapat 100%, 100% ke, 90% ke, 50%. Nobody do that. Tapi because why? Kita tak nak rasa embarrassed. So remember that, just do it. And then Eric Ore kata apa dalam GoPro 7 Days Challenge itu, we'll gain confidence by actively doing it. Nak yakin diri tu, just do je. Buat je. And that's why I said, when we do this Kangen business, bukan saja kita gain dari segi kesihatan yang baik, kesihatan baik, dapat pergi ke toilet setiap hari, bukan saja kita gain dari segi kewangan yang hebat, everybody jadi hebat, and the best thing, we have the self-confidence to be able to talk, jumpa orang boleh cakap, boleh berdemo through Kangen. You have 3 benda. Bukan saja 3 benda, kita ada 4 benda sekarang ni. Apa dia 4? Benda yang keempat apa? Can you guys guess apa benda yang keempat yang kita dapat? Boleh teka tak? Boleh teka tak? Apa benda yang keempat kita dapat? 1, kesihatan. 2, kewangan. 3 adalah self-confidence, yakin diri. Kenapa kita buat demo, akhirnya yakin diri. 4, apa dia? Sedekah jariah. One of that. Boleh jadi 5 lagi sedekah jariah. Yang kelimanya pahala. Pahala sedekah jariah tu. Yang kelimanya, we have us. We have this Kangen family. We have friendship that we never dulu tak kenal pun. Tak kenal, semua pun kita kebanyakan tak kenal. Just a handful yang kita kenal. But we have this friendship, this love. Can you see? Kita punya brother Ridwan, brother Khairi. Most of us is not in their group, but they are willing to share why so much love in this business. Di mana any group are willingly to share. Bukan saja kita sama Melayu, sama Malaysian. Orang India boleh share dia punya kisah testimonial dia, how they get benefit. There's so much love in Kangen. Kerana apa? The heartbeat of Mr. Oshiro. Heartbeat of Mr. Oshiro, that's what you want actually. Unify. Unity in this business and to spread love in this business. Itu yang kita gain. That's why for us, when you have Kangen, you know, we have it all, we have all the thing that tadi yang tengok bakal sipu diorang share. There's never touch height pun. Sharing, and then kenapa dia untuk benefit semua orang. So this thing that is the blessing. Siapa yang dalam Kangen, that is the thing that the blessing that bila dah semakin lama, semakin indah, semakin seronok dalam Kangen kerana we gain a lot. We gain a lot in Kangen. And then lagi satu saya nak share is very very important. Ini sharing daripada Eric Ore juga.
Dia kata masa dia buat business dulu ada this person nama dia Jeff Roberti. Dia ni actually memang top income earner in business in network marketing. Income dia sekarang dah collected $100,000 $100 million sorry, $100 million lebih kurang setengah bilion lah. Setengah bilion lah kan. And then as in masa dulu lah, masa awal-awal dulu, Cik Ero dah kenal dia long time ago. Masa tu income dia $80,000 per month. Roughly dalam 300,000 lebih duit kita lah. Jadi bila dia duduk tengah bercerita lah dengan dia punya prospek lah, newcomers in the business. Lepas tu newcomers in the business tu cakap lah, okay, why not we do this kan. Bla 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 gini kan. Biasalah orang yang baru masuk business, they have so many in their brain. Macam ni nak buat ni. Jadi kan apa jawapan Jeff Roberti bagi, dia kata, until your income macam I dapat ni, you don't have to come up with something new. Follow. Bila dah income dah lebih daripada yang dia dapat tu, and then you can generate a new buatlah benda apa yang nak buat. Jadi begitu juga saya remember juga last dulu apa kita punya Sipu Mus yang introduce saya this business ni, dia pun cakap sama juga masa dia duduk train kita orang. Dia kata korang selagi korang tak dapat this kind of income, masa tu dia talking about sebelum dash 3 if you are not get dash 3, you just follow whatever yang the system yang orang dah berjaya. Sekarang Semsiah ajar kita semua tu kan, just follow. Kerana apa? Unless kita dah sampai to that level, baru we come up with some new system. Jadi apa pengenaran, saya always remember that, I always respect him because he's my sponsor. The thing is, kita kadang-kadang kita have so many ideas, buat ni, tapi what we should do right now actually follow people yang successful in the business. For us, we always following our leader, Master Sipu Sam, Grandmaster Sipu Sam Siah. Di mana he always tell us event. Yang orang pun cakap event. Event is very important. Always bring people to event. So we always follow. Of course pada tahun 2015 kerana apa kita buat KBS. Why? Because we know actually the limitation on some people don't understand English. So that is the reason kita buat. If not because of that, kita orang pun tak ada niat pun nak buat. We just follow EKW semua tu kan. So of course there are limitation, kita macam have to move juga, okay tak apa buat dalam BM kita punya KBS. Jadi the thing is always remember, follow people that have been successful in the business. Mr. Sam, because kat Malaysia who else? Sam. Kenapa tak nak ikut Sam? Sam Siah, Master Sipu Sam Siah, 90% over market Malaysia. 90% over market Malaysia is under dia punya group. India, 90% is under his group. Dubai pun sama juga is under his group. Dubai, I'm not sure, maybe 90 or 80. Tapi that's the thing that Sam always promoting, that we have to go event. So we have to follow the people is successful in the business. Kita tak boleh follow our heart. Kita pergi, kita nak pergi, tak nak pergi. Never that. Kerana apa? Untuk berjaya, kita kena follow orang yang berjaya. Always remember that. I think itu daripada saya. GoPro is awesome. Still have ticket. Kalau you nak libet, still have ticket. Yang Sipu Bernard cakap kemarin, hopefully ada lagi. Even kalau tak ada lagi pun, what is $297 US? If you register direct dengan GoPro, $297 US. Kalau yang Bernard roughly dalam 135 Singapore, maybe dalam 500. Why not? Why not use that small amount of money in order to make more? Become a multi-millionaire in this business. So we still have time.
Kenapa GoPro 11, 12, 13? Kalau waktu Malaysia Malaysia punya tu 12, 13, 14 We still have time. Go for it. Okay? Alright, that's all from me, my dear friend. Alright, Awesome. Yes. Kalau you guys ada apa-apa nak ditanyakan, boleh bertanyakan. Kalau tidak, sudah hampir 9.20 sekarang ni. So kita sudah berada di sini lebih kurang 1 jam lebih. Ya. Apa dia? We will be here until 9:30, right? Yeah, I'll be here for 9:30. So if you have anything that you want to ask, please go ahead ask. Tapi so don't forget, next week we will have the same. Ada benda yang sama kita akan berbincang sebab ada lagi ilmu-ilmu yang belum dikeluarkan lagi tu. So come back next week. And tomorrow? Dan tomorrow is very important. Ni kita ada somebody yang kita sangat-sangat respect, kita berdua ni. Ini orang yang jadi otoran ni. Kita tak payah buat apa pun. Kita cuma bawa ni, okey, dia pandai-pandai dia buat kerja. So, even better. So anda tak nak miss berjumpa dengan dia ni, seorang yang sangat istimewa. Besok pukul 10 pagi, 10 o'clock tomorrow. Senior Sifu Asma. Yeah, so and it's going to be on live also, FB live also, but also Zoom. Yeah. Kita akan belajar, kita akan korek sedikit rahsia dia, macam mana dia boleh buat laju sangat ni. Kenapa grup dia sangat dynamic, ya. Jadi kena come back 10 pagi besok, ya. Ini dia datang KBS dengan bas, satu bas tau, bukan dengan bas, satu bas bawa ya, satu bas bawa. Okay guys, so amazing. So kita macam bakal Sifu Khairil cakap tadi in the beginning, kita ni sebenarnya bila kita, I think Sifu ada panggil you Sifu Ridwan sekarang ya. Okay lah tu kan, take it. Kira-kira done lah. Sebenarnya bila kita pergi event, kita nak dengar cerita sebenarnya. Bukannya so much on macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. It's a story. Kalau macam mana nak buat tu, kita boleh tengok YouTube ya. Semua everything the how to semua ada kat sana. Jadi bila kita pergi ke event, bila kita pergi besok pukul 10 kita dengar cerita dia ni, jadi kita benda tu akan membakar kita dari dalam, inspire us. Kalau dalam ni tak ada api, dia tak boleh bergerak. Apa yang kita tahu semua ni tak jalan ya. Dalam grup kita ni, kita ramai orang yang lebih tahu, lebih pakar tentang kangen daripada saya, honestly speaking. Ya, daripada kita orang. Kita ni bodoh. Tapi we always get excited kerana kita jumpa orang lebih berjaya, dia cerita macam ni. Kita pergi sana, kita jumpa dia cerita macam ni. Jadi dalam tu sentiasa membara, api sentiasa bergelojak dalam kita punya diri. Itu yang the fuel yang akan membakar, yang akan take us further, yang akan keep the thing rolling. Yes. Kalau daripada kita accumulate benda yang tak bagus ataupun benda-benda how to things ya. Sebab tu kalau kita pergi mana-mana pun, apa yang mereka katakan ialah why tu yang lebih besar daripada how tu kecil je. Kat keliling nipis je. Okay guys, insyaAllah kita sudah 9 lebih ni. Kalau anda have to go, you can leave. Kalau anda nak stay behind, kita nak chit-chat, ada benda-benda yang anda nak tanyakan, insyaAllah boleh lontarkan pertanyaan anda. Saya nak off recording dulu kejap. Alright, until kita berjumpa lagi besok. Alright.